Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi kepada semua penonton Malaysia hari ini. Yep. Pastikan anda terus setia bersama kami selama 1 jam ini. Banyak sebenarnya yang kita nak bawakan, Hanif Miswan. Ya, betul. Dan apa khabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik, sihat sejahtera hari Isnin. Tapi sebelum kita nak kongsi apa yang menarik pada hari ini, saya pribadi nak mengambil kesempatan ini nak alu-alukan kehadiran Hazrina Kasim bersama kami di Malaysia hari ini. Selamat datang. Terima kasih Hanif Miswan. Ini kali kedua lah bersiaran di Malaysia hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat juga untuk semua. Dan pastinya juga kita mengharapkan agar perjalanan hari Isnin di Minggu Baharu ini di mana segala perencanaan anda dapat disempurnakan sebaik mungkin. Minggu, Sabtu dan Ahad saya percaya masing-masing sibuk dengan tugasan masing-masing dengan urusan keluarga yang pastinya juga kita masih lagi perlu menjaga diri. Maklumlah dalam situasi keadaan sekarang ini, keadaan COVID ini masih lagi belum reda. Jadi masing-masing kena jalankan tanggungjawab masing-masing. Bagi saya hujung minggu yang lalu, Rina, dan semua penonton, kita melihat kepada serampang dua mata lah. Kita nak menghabiskan masa bersama keluarga. Ada yang perlu menghadiri kenduri juga. Tapi dalam sesama kita lihat angka meningkat kan saban hari. Tapi ini mungkin berbeza kalau setahun yang lepas. Tahun yang ini mungkin kita dah lebih bersedia. Kita dah biasa hidup dengan COVID-19 ini. Dah pun melebihi 50% mereka mengambil dos penggalak. Itu tahniah yang kita ucapkan. Tapi masih yang berfikir, yang masih lagi teragak-agak tu, bolehlah buat kajian yang lebih mendalam, lihat kepada keberkesanan dos penggalak ini. Dan kita nak pastikan bahawa sistem kesihatan kita tidak lumpuhlah akibat daripada peningkatan kes-kes pada tahun ini. Kehidupan harus dijalani seperti biasa dan kita juga mengharapkan anda sentiasa mengingatkan diri bersama dengan keluarga. Yang pastinya ada pelbagai rangkuman bingkisan dan juga topik perbincangan yang hangat untuk kita bawakan di Malaysia hari ini. Antaranya, ini kisah inspirasi. Gadis yang baru berusia 17 tahun menjadi atlet wanita pertama di Malaysia sebagai peluncur ais negara. Dan telah pun beraksi ketika Olimpik musim sejuk di Beijing pada tahun ini, Arwin Salahuddin ini, dan kita akan kenali dengan lebih lanjut gadis cilik ini. Kalau tengok aksinya pun memang kita akan rasa banggalah sebab ialah musim sejuk kan, itu bukan sesuatu yang biasa di sini. Tapi ada juga wakil kita yang mengibarkan jalur gemilang di sana. Okey, ini topik hangat yang nak diperbincangkan. Menarik. Sekejap sahaja lagi, undi 18. Bagaimana sebenarnya kita nak melihat undi 18 ini dapat memberikan satu impak yang besar dan juga pengaruh dalam dunia politik di negara kita. Hak dan tanggungjawab yang diberikan kepada warga negara yang berusia 18 tahun. Ada kaitannya dengan PRN Johor yang akan berlangsung 12 Mac nanti. Bakal menjadi indikasi ni akan kami bincangkan dengan lebih lanjut dan nanti kita mungkin ada yang rindulah sahabat kita ni dengan madah pujangganya. Petri Yahya. Ketika ini berada di Perlis bersama dengan kru Jejak Rasul dan akan berlintas langsung bersama dengan kita untuk bercerita mengenai kedai kopi di Oran katanya. Ni Perlis lah. Orang-orang utara kita nak bawakan sekejap sahaja lagi. Apa yang menarik kedai kopi di Oran ni? Oran. Okey. Baik, orang Penang macam mana kalau Oran tu sebutannya? Oran. Boleh sebut? Oran. Cuba lagi. Okey, baik. Kita nak teruskan. Ini berkaitan dengan apa yang menarik di media sosial sepanjang hujung minggu ini dan juga hari ini. Seperti biasa kita nak maklumkan sekali lagi sebagai peringatan bersama. 21,000 kes telah pun dilaporkan semalam, 21,072 kes. Tapi seperti biasa perlu juga kita ingatkan bahawa daripada keseluruhan ini hanya 0.41% sahaja dalam kategori 3, 4 dan 5. Iaitu hanya 86 kes sahaja yang perlu dibimbangkan mendapat perhatian dengan lebih lanjut lah. Selain daripada itu, secara majoritinya 99.59% adalah daripada kategori 1 dan juga 2. Iaitu mewakili 20,986 kes. Dan ini yang kita katakan perlukan kehidupan dijalani seperti biasa, tetapi kita masih lagi perlu beringat. Baik, yang seterusnya ini berita ataupun kabar gembira lah untuk jemaah-jemaah umrah yang terpaksa membatalkan ataupun menangguhkan urusan umrah mereka pada 8 Januari lalu, di mana akan diberikan sagu hati bernilai lebih kurang RM1,671 setiap seorang, melibatkan 8,027 jemaah dan wang ini akan dikreditkan melalui akaun simpanan
tabung haji jemaah bermula 18 Februari. Bagi mereka yang tak ada juga yang tertanya-tanya dan mereka juga diperlukan untuk membuka akaun simpanan di tabung haji sebelum 18 Februari inilah. Maksudnya hari ini 14, 4 hari saja lagi dan ada caranya juga. Ini anda boleh terus pergi ke laman sesawangnya untuk mendapatkan maklumat dengan lebih lanjut. Okey. Selain daripada umrah, satu lagi urusan yang memang ramai akan tertanya-tanya. Aidilfitri dah dijawablah. Tiada halangan rentas negeri. Betul. Kan? Okay, Bazar Ramadan macam mana, Rina? Bazar Ramadan yang pastinya untuk peniaga-peniaga ini satu kabar gembira jugalah. Kalau tahun 2020 sebenarnya tidak dibenarkan. Tahun lepas pula bagi kawasan yang PKPD juga tidak dibenarkan. Tapi untuk tahun 2022 Bazar Ramadan dibenarkan beroperasi. Dan ini terus diberikan perhatian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Berkata demikian, memang dibenarkan tapi SOP-nya akan dinilai semula bergantung kepada keadaan situasi pandemik COVID-19 pada ketika itu. Tapi memang dah diberikan lampu hijau lah. Maksudnya akan ada Bazar Ramadan. Rutin kita untuk menghadapi bulan Ramadan nanti pun akan diperhalusi SOP-nya sahaja. Jangan risaulah, jangan paniklah. Raya tetap raya insya-Allah nanti. Insya-Allah. Okey, seperti yang kita janjikan, kita nak bawakan pemerhatian penonton Malaysia hari ini bersama dengan rakan tugas kita berada di Perlis nak berkongsi tentang sebuah kedai kopi di Oran Perlis. Jangan terpedaya sebab Fitriaya memang berada di sana dan memang tak sabar-sabar nak kongsikan. Jadi jom kita bersama dengan Fitriaya. Silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk semua. Saya dah pun sampai ke rumah kopi yang saya rasa begitu saya teruja untuk masuk ke dalamnya kerana mungkin ada yang kata, salah rumah. Ini rumah orang. Ya memang rumah orang tapi telah pun diubah menjadi konsep kafe ataupun warung yang cukup istimewa. Memang terasa aura di kampung-kampung dengan kicauan burung di waktu pagi dan juga paling penting dalamnya dikekalkan suasana seperti dalam rumah supaya tidak rasa macam di restoran ataupun kafe. Sebaliknya menikmati kopi dan juga hidangan dalam konsep yang begitu istimewa. Saya nak masuk ke dalamnya untuk nikmati aroma rumah kopi. Baik, ini ruang atas di rumah kopi dan sesuai untuk dalam individu yang ramai berkumpulan untuk menikmati sajian. Antara yang menarik di sini yang saya kongsikan ada nasi lemak dan juga hidangan yang ringkas serta yang paling penting pelbagai jenis kopi. Jadi tempat ini sangat sesuai untuk kita bersantai dan betul-betul rasa untuk mungkin mengambil ilham ataupun bermesyuarat dalam lingkungan ataupun suasana yang berbeza. Di luarnya ada pokok rambutan, durian, jadi menghidupkan suasana di desa yang tercinta. Idea ni main daripada start daripada PKP 2 bulan 7. So saya ni orang pelancongan. So bila sektor pelancongan ditutup, jadinya saya fikir apa yang saya boleh buat selain daripada jumpa orang ramai semua. Okey, saya start dengan buka kedai kopi, tapi kita buat take away sahaja. Konsep dia take away sahaja. So sepanjang saya berniaga dalam bulan 7 hingga bulan 8 tu, orang datang untuk take away. Tapi bila boleh dine in, kan Perlis dah boleh dine in awal kan. So kita buka 3-4 meja dulu. So bila kita buka 3-4 meja tu masih ada lagi permintaan dan tak boleh nak tampung orang nak main tu. So kita tambah meja perbesar ruang makan. Lepas tu dalam masa 4 bulan ke 5 bulan tu orang ramai lagi. Jadi memang dah tak boleh tampung sangat-sangat. So tu yang timbul idea untuk kita pindah ke tempat lokasi sekarang ni. Chicken dan saya ada bersama dengan nasi lemak memang terbaik sebab nasi lemak ni kebutuhan daripada sambal. Jadi sambal memang manis pedas cukup rasa. Dan patutlah ramai orang yang datang ke sini dengan suasana ataupun ambience yang sangat memikat ya. Ada rasa kampung yang terbaik. Kopinya
rasa mahal macam kopi di tempat yang popular dan tempatnya kaya nilai tradisi yang menawan turun kampung. Jadi memang tempat yang lepak terbaik rasa macam di rumah, rasanya enak. Kalau tuan bijak menulis, tuliskan saya Gurindam Mulia. Kalau tuan datang ke Perlis, rumah kopi pengubat jiwa. Dengan kemerduan suara Fitri Haya tu rasa macam tak sabar pula nak minum kopi pagi ni. Betul. Boleh ni. Dia dah jual pantun, silalah beli. Sekejap lagi saya fikirkan. Kalau nak jadi Fitri Haya tu kena ambil masa sikit lah. Okey, baik. Itu mungkin boleh mengubat kerinduan kita. Tak boleh. Saya tak boleh. Kita kalau lawan jadi lain jadinya. Okey, kita nak berhenti seketika. Selepas ni topik perbincangan utama kita di Malaysia hari ini pada pagi ini sangat penting. Mungkin boleh membuka mata lah berkaitan dengan undi 18 telah pun diluluskan. Baik. Dan PRN Johor ini bakal menjadi indikasi utama terhadap isu ini. Bagaimana sebenarnya kita nak melihat sejauh mana undi 18 ini memberi pengaruh yang besar dalam dunia politik negara? Semuanya akan dibincangkan seketika nanti bersama dengan tetamu istimewa kami di Malaysia hari ini. Undi 18 atau membenarkan pengundi berusia 18 tahun ke atas mengundi bagi melaksanakan tanggungjawab mereka bukanlah perkara baharu. Sejarah membuktikan pada tahun 1969, kerajaan buruh Harold Wilson di United Kingdom menjadi negara pertama menurunkan umur mengundi daripada 21 kepada 18 tahun. Manakala pada 1971, Presiden Amerika Syarikat Richard Nixon membuat pindaan ke atas Perlembagaan Amerika Syarikat untuk merendahkan had umur mengundi. Negara-negara maju di Eropah seperti Jerman dan Perancis serta Kanada dan juga Australia juga telah melakukannya. Diikuti oleh India, Pakistan, New Zealand dan semua negara di Amerika Latin, Afrika dan Asia pada era 1980-an. Secara keseluruhannya, jika termasuk Malaysia, ada 11 negara yang masih tidak menurunkan had umur mengundi, iaitu Singapura, Samoa, Emirat Arab Bersatu, UAE, Tonga, Kuwait, Nauru, Oman, Bahrain, Taiwan dan Kamerun. Walaupun begitu, di Malaysia, undi 18 kini bukan lagi satu bualan atau angan kosong. Pada 19 September 2018, Jemaah Menteri bersetuju cadangan bagi meminda perkara 119 iaitu kelayakan pemilih dalam Perlembagaan Persekutuan dibincangkan ke Parlimen bagi meminda had umur mengundi daripada 21 ke 18 tahun. Sejarah negara tercipta pada 16 Julai 2019 apabila Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU dengan majoriti lebih 2/3 bersetuju. Namun begitu, pelaksanaannya tidak dilakukan secara automatik kerana banyak penambahbaikan perlu dilakukan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR dalam memastikan undi 18 dapat berjalan dengan lancar. Sehubungan itu, pada 2 Disember 2021, SPR mengumumkan kelayakan mengundi kepada 18 tahun dan pendaftaran pemilih automatik diwartakan pada 1 Disember dan berkuat kuasa pada 15 Disember 2021. Pilihan Raya Negeri Johor yang bakal berlangsung pada 12 Mac nanti mungkin akan menjadi cerminan pada pilihan raya umum yang ke-15 apabila individu berusia 18 tahun sudah boleh mula mengundi. Dianggarkan lebih 700,000 bilangan pengundi baharu bakal membuang undi di Johor nanti. Mengundi adalah hak individu, namun bukan sekadar proses memilih hanya untuk melengkapkan syarat. Sebaliknya, golongan muda ini perlu bijak dan peka soal latar belakang calon serta haluan politik negara demi masa depan yang lebih baik. Persoalannya,
Sejauh mana tahap kesedaran golongan ini mengenai kepentingan untuk memilih dengan bijaksana serta impaknya terhadap kestabilan politik negara? Kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan itu rangkuman laporan disediakan oleh rakan wartawan Asri dan itu juga menjadi madah perbincangan kita pada kali ini berkenaan dengan kepentingan undi 18. Ini satu perkara besar, Rina, yang dijangka akan mengubah kepada lanskap pemilihan pemimpin negara kita ini. Dan yang pastinya juga bukan sekadar warga negara yang berusia 18 tahun diberikan hak dan tanggungjawab untuk mengundi dan penguatkuasaannya juga melibatkan pendaftaran pemilih secara automatik. Dan hari ini kita nak bawakan perbincangan berkenaan dengan undi 18 dan juga ada perkaitannya untuk dilaksanakan pertama kali di PRN Johor. Kita akan bersama dengan Dr. Muhammad Taufik Yaakob, pensyarah kanan Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik, Fakulti Ekonomi Pentadbiran Universiti Melaya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama kami. Mungkin sebagai mukadimah dan permulaan perbincangan kita ni, Doktor, kita ingin membuka persoalan. Okey, akhirnya undi 18 ini dah pun diluluskan pada hujung tahun lepas dan PRN Johor ini bakal menjadi permulaannya. Doktor melihat pada perubahan kepada lanskap politik negara ini. Ini pertama kali ni, Doktor. Ya. Saya sangat teruja dengan undi 18 kerana inilah dalam sejarah politik negara kita melihat satu keputusan yang begitu berani dilakukan oleh kerajaan dan inilah ruang demokrasi sebenarnya kepada perubahan politik yang kita mahukan di negara kita. Dan sebenarnya kita masih belum terlambat untuk kita meminda perlembagaan, untuk kita membenarkan undi 18 untuk dilaksanakan. Apatah lagi kita lihat negara-negara jiran juga telah melakukan tindakan sedemikian. Dan sebenarnya undi 18 berbentuk automatik ini bagi saya akan menentukan satu arah tuju negara yang sepenuhnya, yang baru. Dan bagi saya Johor adalah satu permulaan. Kalau kita lihat kesukaran untuk kita melakukan reset button sebelum ini terhadap sistem politik, kita berlaku pertukaran kerajaan dan sebagainya sebelum ini. Tetapi inilah sebenarnya satu lagi alternatif bagaimana untuk kita mendapat persekitaran politik yang baru, wajah politik yang baru yang ditunggu-tunggu dan sudah pasti anak muda matang dengan apa yang nak dilakukan mereka. Apatah lagi kita lihat sebenarnya Johor adalah cerminan segalanya bagi politik negara. Kalau kita lihat dalam PAU ke-14, rakyat menunggu keputusan di negeri Johor dan akhirnya apabila Johor itu menunjukkan satu perubahan politik yang baru, akhirnya kita lihat satu dimensi dinamik politik muncul di negara kita. Tetapi sebenarnya kita tidak boleh menafikan sebenarnya kuasa politik di tangan orang muda ini sangat besar. Dan yang paling penting iaitu bagaimana untuk kita meraihkan kehadiran penyertaan mereka dalam politik negara kerana mereka ini adalah pewaris kepada negara kita, pewaris kepada kepimpinan negara kita dan kita tidak boleh menyekat kemarahan pandangan ataupun apa saja pemikiran kerana negara ini akhirnya kita akan serahkan kepada mereka untuk mereka takbir. Dan pastinya bila menyentuh tentang PRN di Johor ini, Doktor, ia akan berbeza berbanding PRN yang sebelumnya di Sabah, Melaka dan juga di Sarawak kerana bakal bermulanya episod baharu. Warga negara berusia 18 tahun ini diberi hak dan juga tanggungjawab untuk memilih calon yang dirasakan sesuai untuk mentadbir dan juga mencorakkan masa depan negara. Namun dari segi persediaan ataupun kesediaan golongan muda ini sendiri untuk benar-benar memahami tentang ilmu pengundian ini. Bagaimana mungkin kita melihat situasi kesediaan mereka ketika ini, Doktor? Kita tidak boleh nafikan ada kekurangan daripada penyampaian sistem pendidikan terhadap ilmu politik dan kenegaraan. Ini bukan saja berlaku di negara kita, tetapi juga di negara-negara lain. Namun kita sebenarnya berusaha ke arah untuk mendidik
ya, anak muda, belia, supaya faham tentang perjalanan negara, ya, faham tentang sejarah dan budaya politik negara. Dan saya yakin sebenarnya mereka ini telah terlatih, telah diberikan dengan ilmu politik kenegaraan semenjak daripada sekolah lagi masuk ke universiti. Dan di peringkat universiti itu mereka juga ada pengalaman ya, dalam pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar. Kemudian kita lihat apabila COVID-19 melanda negara, mereka dilatih dengan disiplin, dengan maklumat yang terbuka, literasi maklumat yang semakin luas. Jadi faktor-faktor ini sebenarnya saya cukup yakinlah mereka ini mampu untuk memilih pemimpin parti politik yang dapat memimpin negara ke arah yang lebih baik. Ya, kalau kita lihat sebelum ini di negeri Johor terkenal sebagai kubu kepada mana-mana parti politik tertentu. Tetapi apabila penyertaan undi 18, ya, kubu itu sebenarnya beralih kepada tangan pengundi itu sendiri. Dan kingmaker sebenarnya diletakkan kepada parti-parti politik. Tetapi akhirnya kingmaker itu ialah pengundi 18 sendiri. Ini adalah satu keterujaan, satu budaya politik baru yang saya lihat sebenarnya bukannya negatif tetapi positif untuk kita melihat satu panorama dinamiknya politik di negara kita. Sangat menarik kerana di awal perbincangan kita berbicara, doktor sendiri mengatakan bahawa saya pun tak berani nak melihat kepada perubahan ini. Okey, kita melihat kepada gelombang di PRN Johor ni, doktor. Saya teruja nak tanyakan soalan ini. Gelombang yang dibawakan oleh pengundi baharu ni, ini menjadi tumpuan juga. Tapi kita tak boleh lupa kepada pengundi-pengundi yang lama yang dah sedia ada. Siapa yang bakal mengubah corak strategi mereka ni? Adakah perlu mengikut kesesuaian pengundi, gelombang pengundi 18 ini, ataupun parti politik perlu mengubah taktik mereka untuk mendapatkan perhatian mereka? Siapa yang akan mengalah ni, doktor, melihat perkara ini? Tidak akan ada yang kalah atau menang dalam konteks persepsi. Kerana yang paling penting iaitu 749,000 pengundi automatik baru akan masuk. Mereka sebenarnya akan mencorakkan satu persepsi politik yang akan diikuti oleh rakyat dan pengundi-pengundi sedia ada yang sebelum ini. Dan itulah sebenarnya landasan kepada satu negeri Johor yang bernafas baru, satu yang dinamiknya politik negeri Johor. Dan saya yakin sebenarnya persepsi ini boleh berubah setiap masa dan menjadi kesukaran kepada kita penganalisis politik untuk hanya sekali saja turun untuk membuat kajian lapangan di mana-mana kawasan. Itu sebenarnya memberikan peluang kepada kita untuk turun secara kerap di kawasan-kawasan tersebut untuk kita mencerap persepsi. Kerana politik hari ini lebih pada politik persepsi. Bagaimana parti-parti politik menangani, mengawal persepsi. Jika ada parti-parti politik mampu untuk mengawal, menangani persepsi, mereka akan dipilih sebagai pentadbir negeri Johor dan negeri-negeri sebelumnya. Sebelum ini kita lihat pengaruh budaya, kita lihat pengaruh corak ataupun apa saja yang boleh mampu mengawal pemikiran masyarakat, pengundi. Tetapi politik semasa lebih kepada politik persepsi. Betul. Jika gagal, mana-mana parti politik tidak boleh mendabik dada mereka mampu untuk mendapat kursi yang dominan di dalam PRN negeri Johor. Tidak ada mana-mana parti yang boleh mendabik dada. Melihatkan kepada situasi ini juga, pasti kita ingin tahu pandangan mereka di luar sana berkenaan dengan undi 18 ini. Bagaimana ia boleh mempengaruhi politik negara kita. Jom kita saksikan. Undi 18 mampu mengubah gaya hidup politik lama, memberi nafas baharu kepada sistem demokrasi negara. Undi 18 berpotensi menjadikan generasi muda sebagai tulang belakang untuk menjayakan agenda peniburan demokrasi negara. Tengok, siapa paling ramai sekali pengguna sosial media di Malaysia ni? Anak muda. Yang main Twitter, paling ramai anak muda. Yang main IG, paling ramai anak muda. Yang main TikTok, paling ramai anak muda. Pemahaman sosial media ni didominasikan oleh anak muda. So, konsep landscape politik yang saya jangkakan akan ada tsunami yang besar. Kita tengok di Johor ini. Remaja-remaja yang khususnya di lingkungan umur ini mempunyai kecenderungan untuk mudah dipengaruhi oleh political leaders atau public figures. Perubahan landscape itu sendiri boleh dilihat melalui sistem yang diguna pakai untuk melaksanakan proses undian. Diorang banyak membaca, jadi diorang punya minda tu terbuka. Jadi diorang banyak pengetahuan lah tentang ni,
untuk hal-hal luar ni. Baik, itu pandangan golongan muda di luar sana berkenaan dengan undi 18 ini. Banyak perkara yang disentuh, Doktor, yang pastinya juga kita melihat bahawa dalam suasana kita nak berdepan dengan PRN Johor ini, sudah tentu bila Doktor menyatakan lebih daripada 700,000 pengundi muda ini. Secara jujurnya, adakah perlu kita lihat bahawa adanya calon muda ini sebagai salah satu cara, kaedah untuk menawan hati pengundi muda? Tidak semestinya. Kalau calon muda ada jiwa tua, dia tidak mampu ke mana-mana. Tetapi yang paling penting iaitu bagaimana calon-calon itu mempunyai aspirasi orang muda dan dapat mengangkat apa yang anak muda mahu. Misalnya soal pekerjaan, misalnya soal bagaimana survival, kehidupan mereka selepas ini. Kalau itu berjaya ditangani oleh mana-mana calon, saya yakin dengan sepenuh hati saya, mereka mampu untuk menawan hati pengundi-pengundi baru. 749,000, jika separuh daripada pengundi tersebut turun, masih lagi menentukan akan masa mengubah, depan. Ya, perubahan apa atau apa saja manifesto mestilah berteraskan kepada 749,000 ini. Mereka akan mengikut kepada peredaran persepsi semasa, dan kita lihat peranan media sosial, kita melihat bagaimana TikTok, Facebook, Instagram. Sebab itu sebenarnya saya tidak takut kalau kaedah kempen itu berubah daripada fizikal kepada yang lebih terbuka menerusi media sosial. Kerana kita lihat dalam kalangan masyarakat hari ini, ramai, hampir majoritinya sudah ada smartphone. Mereka mendapat maklumat terus daripada telefon dan televisyen. Jadi apa saja maklumat yang diberikan, disuapkan kepada pengundi dan rakyat, dalam tempoh seminit mereka mampu untuk mendapatkan kepastian. Doktor, kami pernah berbicara berkenaan perkara ini di PRN Melaka. Ada seorang calon yang berkempen secara fizikal di waktu siang, 1-2 pagi buat live di TikTok demi ingin mencari pengundi-pengundi yang lebih urban ataupun muda dan moden ini. Doktor melihat kepada cara terbaik untuk memikat pengundi muda ni, bukan sahaja daripada calon-calon yang lebih muda, dan muda ni bila kita cakap adalah dari sudut usia, bukan nama parti politik. Doktor melihat apa-apa resepi istimewa yang perlu ada pada setiap calon untuk memenangi hati undi 18 ini? Yang pertama, maklumat itu diberikan dan disuap dengan sepenuhnya, tetapi bagaimana penyampaian maklumat itu kreatif, menarik perhatian bukan sahaja orang muda, tetapi mereka yang telah veteran, yang telah lama terlibat dalam pilihan raya. Jadi kaedah yang kreatif, pendekatan ini saya lihat lebih menyeluruh, dapat menarik perhatian dengan kadar yang lebih cepat, membanding kita perlu membuang kos yang banyak turun ke kawasan. Dan sudah pasti maklumat yang diberikan oleh mana-mana calon parti politik itu dapat disebarkan dengan begitu cepat kepada yang lain. Kalau digemari maklumat tersebut, view dia tinggi. Jadi apabila view dia tinggi, sudah melihat bahawa kecenderungan mereka untuk mengundi ataupun suka kepada maklumat tersebut, ini menggambarkan seolah-olah inilah sebenarnya platform yang terbaik kepada calon-calon untuk menjual, mempromosi bajet ataupun produk yang mereka ada. Inilah sebenarnya pemasaran politik yang kita perlu ketengahkan. Tidak boleh lagi duduk dalam kepompong konservatif yang lama dan akhirnya mereka tertinggal untuk mendapatkan sokongan ataupun apa saja pengaruh daripada rakyat. Doktor, ramai juga yang meletakkan bahawa satu tanggapan kepada pengundi muda ini, yang mereka ini adalah pengundi atas pagar yang tidak ada nilai kesetiaan mereka. Namun dalam situasi pemain-pemain politik yang dihadirkan pula dengan janji-janji ataupun manifesto, ini juga mungkin mempengaruhi golongan pengundi muda ini. Bagaimana mungkin kita melihat kesan ataupun impaknya kepada golongan pengundi muda? Sebab itulah sebenarnya manifesto ini tidak boleh dipermainkan. Perlu ditunaikan, dilaksanakan. Apatah lagi kita sebagai kerajaan ataupun siapa sahaja sekalipun, kita perlu jujur dengan apa yang kita nak janjikan kepada rakyat. Jika ini diperkotak-katikkan oleh mana-mana pihak, kita tak maulah satu ketidakbaikan ataupun etika kita berpolitik itu begitu negatif, dan ini menyebabkan
rakyat ataupun pengundi akhirnya kecewa dengan apa yang dijanjikan. Dan sudah pasti kalau dikatakan atas pagar, saya tak setuju dengan perkataan atas pagar ni. Saya lebih gembira dengan kingmaker. Kingmaker untuk negara. Kerana mereka faham apa yang mereka mahukan untuk 5 tahun yang akan datang. Dan sudah pasti 5 tahun yang akan datang itu memerlukan satu kerja keras daripada mana-mana parti politik yang telah dipilih oleh rakyat. Dan mahu tidak mahu, inilah sebenarnya realiti politik semasa. Yang paling penting iaitu bagaimana kaedah penyampaian kepada rakyat selepas PRN, bagaimana kita melayani kehendak rakyat, bagaimana kita menunaikan apa yang sewajarnya, amanah, kejujuran yang patut kita berikan kepada rakyat. Setuju. Doktor, nanti kami jemput lagi, tak puas rasanya untuk kita berkenaan dengan perkara ini. Dr. Muhammad Taufik Yaakob, Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik, Fakulti Ekonomi Pentadbiran dari Universiti Malaya. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkongsi buah fikiran bersama kami. Muda lagi orangnya juga, sebab itu berkobar-kobar untuk bercerita mengenai undi 18 ini. Dan kita juga mengharapkan agar mereka yang diberi tanggungjawab diberi hak untuk mengundi ini, mengundi dengan bijak dan pastinya dalam keadaan matang dan berkesan. Kerana kita lihat semakin awal kita memberi pendedahan kepada golongan muda ini, semakin awal juga kita mempersiapkan golongan muda untuk bertanggungjawab menjadi pemimpin pada masa depan. Dan buat semua bakal pengundi, kita nak mencari yang berkhidmat, bukan yang berhormat semata-mata. Berhenti rehat seketika, selepas ini banyak lagi perkongsian di Malaysia hari ini. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Kita nak teruskan banyak lagi perkongsian dan pastinya kalau tadi yang mengikuti perbincangan kita boleh tahulah berkaitan dengan kepentingan undi 18 dan ianya akan betul-betul diuji dan terujilah lanskap perubahan politik negara ini sama ada berubah atau tidaklah di PRN Johor ni nanti. Bak kata doktor tadilah, sebenarnya PRN Johor ini menjadi cerminan indikasi sebenarnya untuk melihat satu lagi pilihan raya yang penting iaitu PRU ke-15. Dan sebelum kita sebenarnya nak bawakan pemerhatian penonton bersama dengan kumpulan ataupun saya kira band barulah. Ini dunia band. Tapi sebenarnya sebelum kita nak mengetahui apakah yang menarik dengan kumpulan dunia band ini, kita nak bersama dengan kisah inspirasi yang mana kita dah sentuh sebentar tadi berkenaan dengan Erwin Solahuddin. Berusia 17 tahun, atlet Malaysia di sukan Olimpik Tamasya Sukan Sejuk ni di Beijing dah beraksi dan kita nak kenal dengan lebih lanjut dan kita perlu kenalkan ini. Ianya diinterview di Temu Ramah oleh rakan wartawan kita iaitu Afiq. Silakan. Tamasya Sukan Olimpik sememangnya dinanti-nantikan oleh semua peminat sukan di seluruh negara. Bermula 4 sehingga 20 Februari, Sukan Olimpik Musim Sejuk Beijing 2022 merupakan penganjuran edisi terakhir daripada 3 sukan Olimpik yang diadakan berturut-turut di Asia Timur. Tamasya Sukan Antarabangsa itu adalah penganjuran Sukan Olimpik Musim Sejuk pertama di China dan penganjuran Sukan Olimpik yang ketiga di negara tersebut. Diadakan setiap 4 tahun sekali, sukan yang dipertandingkan ialah sukan yang melibatkan ais atau salji seperti ski, hoki ais dan lumba kereta gelongsor. Atas faktor geografi, tidak semua negara dapat menghantar wakil untuk menyertai tamasya berprestij ini. Sebagai sebuah negara beriklim khatulistiwa, penyertaan atlet kebangsaan dalam Sukan Olimpik Musim Sejuk Beijing 2022 pastinya membawa keunikan tersendiri. Istimewa edisi kali ini, Malaysia diwakili 2 kontingen negara yang bertanding dalam acara sukan ski alpine lelaki dan wanita. Ini adalah kali kedua Malaysia membuat penampilan di pentas Sukan Olimpik Musim Sejuk selepas terdahulu atlet luncur ski Jeffrey Webb dan atlet luncur ais Julian Yi Ziji mewakili negara di Korea Selatan pada tahun 2018. Bukan sesuatu yang mudah
Tetapi sukan luncur ais adalah salah satu sukan yang dipertandingkan dalam Sukan Olimpik Beijing 2022. Dan untuk hari ini saya bukannya hendak mencerita dengan lebih lanjut tentang sukan ini. Sebaliknya saya ingin membawa anda berjumpa dengan seorang atlet Malaysia yang mewakili negara dalam salah satu acara sukan yang dipertandingkan. Nak tahu siapakah dia? Jom kita saksikan. Baik, saya kini bersama dengan salah seorang atlet negara iaitu Arwin Salehuddin yang mewakili Malaysia dalam acara sukan slalom di Sukan Olimpik Musim Sejuk Beijing 2022. Assalamualaikum Arwin. Waalaikumsalam. Apa khabar Arwin? I'm fine. How about you? I'm good, thank you. Alright. Arwin, kita semua dekat Malaysia sangat berbangga dengan pencapaian Arwin mewakili Malaysia dalam acara sukan slalom ni. So tahniah kami ucapkan kepada Arwin. Kita tahu slalom ni adalah salah satu sukan yang biasanya dimainkan waktu musim sejuk saja. Betul? Jadi macam mana agaknya Arwin boleh mula minat dengan sukan musim sejuk? When I was growing up, I started in snow. I was already skiing when I was 2 years old. So I started out in Canada. That's how it all started. And I skied from age 2 to 5 years old. I was in the ski kindergarten. So just small kids having fun, playing around in the snow lah, not racing. And then when I was 6 years old, I joined the local ski racing club, and I had a lot of fun there. It was very progressive, not so much just jumping into racing. We still played a lot, but it was just an introduction to ski racing. So that's how it all started. Yeah. You pernah your practice, your training, you pernah buat dekat Malaysia ataupun tak pernah? Tak pernah. Saya buat semua dalam either USA or Europe, primarily Europe. Right now, I live in USA, tapi coach saya is from Croatia, from Europe. So saya buat all my training in Europe, mostly Italy. So even though you tak stay dekat Malaysia, but somehow you punya rasa cinta pada negara tu still kuat lah, maksudnya you still rasa bangga. Yes, okay. So Arwin, mungkinlah bila ada peserta luar negara lain, dari negara lain yang tahu, oh Arwin is from Malaysia, but somehow dekat Malaysia diorang tahu yang Malaysia ni tak ada salji. Jadi apa reaction diorang bila tahu yang Arwin dari Malaysia? Most of them are very excited to find out about this. They're very open. There are many countries that are also doing something similar how I am. Many South American and even Saudi Arabia has ski racers. So everyone is very open to us and very, very kind. And for that I make a lot of friends. They're always helping me as well. So if that's how I make connections. That's also how I met my coach, is by making connections with these people in Europe, and they help me out a lot. So it's really awesome. It's because ski racing is it's a small community, it's a small world, the ski racing world, and everyone is equally open to helping each other. Apa yang you boleh what is your hope and also your last words to the Malaysian out there who is watching you right now in Malaysia hari ini? So apa yang boleh anda katakan kepada mereka semua? I hope that everyone can try their best to follow their hopes and dreams. Always stay positive, keep a positive mindset no matter how hard things get, no matter what you are doing in life. If you're an athlete, you are working at your job, or you're going through difficult times, always stay positive. That's how I keep myself going, and I think that's probably the best model to live by. Be grateful for everything that you have and strive to work for what you want more. I think that's the best I can, and hopefully grow up my personal hopes is that everyone can meet
positive, like really. That's it. I'm a big positive person, and I think Alright, thank you so much Arwin for your time untuk hari ini. So saya ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab Arwin sudi meluangkan masa dengan kami di Malaysia hari ini. Jadi good luck in your future. Saya ucapkan kepada Arwin dan semoga lebih banyak kejayaan yang membanggakan untuk Malaysia yang boleh Arwin kecapi di masa yang akan datang. So take care Arwin, stay safe. Bye bye. Okay, bye. Itu dia tadi kisah peserta negara termuda dalam acara sukan ski alpine ini. Tahniah Arwin Salahuddin. Dan saya kira ini juga satu semangatlah untuk atlet-atlet yang lain untuk sama-sama membina satu impian demi sukan negara. Ya, betul. Dan baru usia 17 tahun kan, dan Malaysia menghantar 2 atlet yang layak secara merit tau untuk ke Tamasya Sukan Olimpik musim sejuk Beijing ni. Tapi ini juga antara pendedahan yang sangat baiklah. Tapi saya sebenarnya nak puji Afiq tadi ni. Dia jarang tau dia lambai-lambai orang macam ni. Dengan Arwin tu dia macam ni. Kalau kita dia macam tu je. Keterujaan lah bersama dengan peluncur ais negara. Okey, apa pun kita nak berehat seketika sekembali nanti. Kita akan bersama dengan Dunia Pen. Jangan ke mana-mana. Malaysia hari ini. Adakah aku dapat menjawab setiap apa yang kau tanyakan? Memang aku selalu salah denganmu. Adakah nanti dapat bertahan setiap apa yang dinyawakan? Memang aku takut akan denganmu. Semua rahasia hanya padanya. Sengaja kau koyakkan jiwa, biar ku tertanya, inikah ujungnya? Oh kawan, jangan persoalkan cerita semalam, usah dibangkitkan. Amukan batinku mencari jalan untuk keluar. Tenang dengan namamu. Kudus kasih mengalir dalam darah, terbit jadi tangisan. Sengaja kau koyakkan jiwa, biar ku tertanya, inikah ujungnya? Oh kawan, jangan persoalkan cerita semalam, usah dibangkitkan. Wow. Wow. Hebat. Wow. One more.
terpegun melihat persembahan daripada Dunia Band dengan lagunya Kuala Lumpur Selamat Datang. Syarul Kamal, kita ada Tuah dan juga Odot. Siapa Odot sebenarnya ni? Ya, saya. Odot betul ya? Betul Odot. Okey, apa khabar kita sihat ya? Ya, sihat. Selamat datang ke Malaysia hari ini. Mungkin sebagai pengenalannya Dunia Band ni, mana datang ni? Mana muncul ni? Siapa yang boleh bercerita mengenai Dunia Band ni? Silakan. Kita dari jalanan. Tak adalah, kita band baru. Baru ditubuhkan. Sifu kami adalah Hakim dan Stacy. Dan lagu ni Kuala Lumpur dibuat bersama Hang Nadim, Bunga Cantik, Amin. Baik. Kuala Lumpur, bukan Kuala Lumpur ya. Alif, dan melihatkan kepada nama Kuala Lumpur itu sendiri, apa sebenarnya mesej nak disampaikan dalam lagu ini? Kuala Lumpur ni dia adalah satu simbolik pada perasaan mereka sewaktu COVID, sewaktu pandemik. Kita dah tak dapat berhibur macam dulu. Sampai bila-bila pun saya rasa begini juga keadaan kita. Betul lah. Jadi Kuala Lumpur ni menceritakan tentang betapa rindunya kita dengan suasana seperti dulu. So kita luahkan dalam lagu. Okey, ini single pertama kan? Single pertama untuk Dunia. Ya, okey. Jadi macam mana penerimaan rata-rata pendengar ataupun peminat dengan pertaruhan ini? Alhamdulillah, ramai yang bagi feedback yang positif. Terkejut dengan feedback daripada kita punya artis-artis senior. Okey. Band-band lama. Mereka pun gemarkan lagu Kuala Lumpur ni. So kita orang membuatkan kita orang rasa teruja dan untuk buat lagi baik lepas ni. Mungkin ramai yang sedar Syarul Kamal ni sebenarnya di awalnya bergiat secara solo. Betul. Dan kini memilih untuk berada dalam dunia band. Adakah ini satu transformasi kekal anda di dalam dunia band ini? Transformasi kekal itu saya tak boleh nak katakan sekarang sebab saya hanya mengikut arus masa. Apa yang saya boleh buat dan apa yang saya boleh kejar, saya ikut saja. Kalau kata lepas ni rezeki untuk saya bernyanyi solo semula, saya tetap tidak akan lupakan Dunia. Tapi buat masa sekarang ni lebih selesa lah dengan dunia band. Sangat selesa. Sangat selesa. Dah bincang benda ni, dah bincang lah. Dah bincang. Sejuk hati Odot dengan Tuah dengar. Odot, melihat kepada direction Dunia Band ni nak ke mana? Apa haluan muzik yang awak ingin ketengahkan? Haluan muzik? Kita orang haluan muzik buat masa sekarang lebih pada pop lah. Pop rock. InsyaAllah akan datang kita akan buat benda yang pelik-pelik sikit macam... Pelik-pelik Yes, macam pop tapi tiba masuk reggae ke. Okey. Kita gemarkan fusion lah Tuah. Sebab Tuah adalah arranger untuk lagu Kuala Lumpur. Tuah boleh jawab tu sebenarnya. Tuah boleh jawab. Tuah kena pakai mic. Mic ni tak boleh? Mic ni boleh? Boleh. Mic boleh. Arranger? Jadi sila cakap. Apa yang akan dicampur-campurkan lagi yang pelik-pelik macam Odot cakap tadi tu? Maksud Syarul tu kita cuba membuat muzik yang fresh lah, elemen yang baru. Yang belum ada, insyaAllah kalau ada idea-idea gitu, kita akan letak dalam dunia punya muzik. InsyaAllah. Berada di bawah Hakim dan juga Stacy ni, bagaimana kalian melihat kerjasama ini dan hasil-hasil lagu yang diciptakan di bawah produksinya? Hakim dan Stacy, mereka sangat pentingkan tentang kualiti. Jadi untuk mendapatkan kualiti yang mereka nak tu bukannya satu benda yang mudah sebenarnya. Tapi alhamdulillah berkat kesabaran dan kesungguhan masing-masing berkarya, so kita dapat keluarkan Kuala Lumpur. Banyak benda lah yang kita orang belajar dapat yang dia ajar kita orang. Banyak. Sebab kebiasaannya kalau kita tengok band ramai kan ahlinya, tapi memang cukup bertiga bertiga cukup konsep. Okey. Tapi mana tahu satu hari nanti Tuah sebenarnya adalah bassist. Okey. Kita orang maksudnya yang ada dalam dunia adalah vokalis, bassist dan drummer. So kita tak ada gitaris. Dan waktu kita tubuhkan band ni pun pada tahun 19 pada hari 19 hari bulan 1 2021. Okey. Itu dia. Saya yang ada dapat idea maksudnya macam sebab saya solo sebelum ni. Jadi dah lama dah saya inginkan gerak dengan band sebab saya rasa saya lebih kepuasan tu lebih dengan band sebenarnya. So saya kenal Tuah, saya kenal Odot. Cuma nak mencari gitaris tu kita masa suntuk. Dan kita pun alang-alang 3 orang
Jarang ada. Jarang ada, jadi kita jalan je. Ya. Kita jalan. Kita orang dijadikan pun digabung oleh bos kita orang sebenarnya. Bos Hakim Stacy. Ya. Kira impian Syarul sendiri dilunaskan lah. Dapat dunia band ini. Moga kekal dan juga terus maju dalam industri seni ini. Kita harapkan yang baik-baik saja. Betul. Tapi sebelum berakhir juga nak dengarkanlah harapan anda untuk Kuala Lumpur ini kepada peminat-peminat. Harapan tu silakan. Saya. Lepas tu Syarul ke Odot ke kami balik. Silakan salah seorang. Diorang selalu macam ni. Harapan kita rasanya semua orang nak benda yang sama. Semua penggiat seni semua inginkan perkara yang sama, iaitu semoga lagu Kuala Lumpur ni menjadi lagu yang evergreen. Ya. 20 tahun, 30 tahun orang masih dengar lagu tu fresh. InsyaAllah. Mudah-mudahan akan terus mewarnai industri seni. Semoga ketika-ketiganya. Dunia Band, all the best ya. Terima kasih kerana bersama kami dengan vokal yang mantap tadi tu dibawakan oleh Dunia Band. Baik, kita dah berada di penghujung, tapi sebelum tu kita nak war-warkan ini satu perkara dan kebanggaan kita semua ni, Rena. Ya, kita nak ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Ejen Ali The Movie yang merupakan filem fenomena animasi box office Malaysia ini kerana bakal ditayangkan di Republik Uzbekistan mulai 15 Februari esoklah. Ya, betul. Dijadualkan untuk tayangan lebih di 25 pawagam di 7 bandar Uzbekistan. Filem ini merupakan filem cerita Malaysia pertama yang dialih suara ke bahasa Uzbek. Tahniah juga diucapkan kepada Primeworks Studios dan Wow Animation selaku penerbit filem, dan terutamanya terima kasih kepada para peminat Ejen Ali atas sokongan setia anda. Ini Malaysia mendunia ni. Ya. Dan pastinya kita harapkan ianya terus menyemarakkan industri filem di pentas antarabangsa. Dan kita pun dah berakhir. Terima kasih kepada semua penonton setia kami di Malaysia hari ini. Esok kita akan berbicara berkenaan dengan menjaga pemeliharaan artifak Islam hanya di Malaysia ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. See you selalu. Hai. Adakah aku dapat menjawab setiap apa yang kau tanyakan? Memang aku selalu salah denganmu. Adakah nanti dapat bertahan setiap apa yang dinyawakan? Memang aku takut akan dengar